Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan SST9 akan terangkan berkenaan dengan teori pendedahan sukarela iaitu teori pihak berkepentingan dan juga teori legitimasi. So, ni adalah teori pihak berkepentingan. Teori ini berkenaan dengan konsep yang berkaitan dengan cara pengurusan syarikat mengawal polisi awam dan juga organisasi. Ia dilaksanakan untuk syarikat hubungkan antara syarikat korporat dan juga masyarakat awam. So dalam bulatan ni adalah dia punya antara pihak berkepentingannya. So teori ni dia digunakan untuk terangkan tentang amalan pendedahan sukarela oleh firma kepada pihak berkepentingan tersebut. Antara contohnya adalah dengan menggunakan sustainability reporting. Seterusnya, Okey, kami mengambil Bursa Malaysia Sustainability Reporting tahun 2020 sebagai contoh. Okey, bagi definisi Sustainability Reporting, laporan yang diterbitkan oleh syarikat atau organisasi mengenai kesan ekonomi, persekitaran dan sosial yang disebabkan oleh aktiviti seharian dia. Tujuan laporan ini adalah untuk menyampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan sebentar tadi mengenai kesan, strategi dan juga matlamat sosial syarikat. Okey, seterusnya. Bagi pihak kepentingan shareholders, Bursa Malaysia committed untuk membayar annual dividend kepada pemegang saham tidak kurang 75% daripada keuntungan mereka. Bagi pihak kepentingan pekerja pula, Bursa Malaysia melabur dalam pembangunan profesional pekerja-pekerja mereka dan juga mereka menyediakan tempat kerja yang kondusif. Bagi supplier ataupun pembekal, mereka Bursa Malaysia ni mengutamakan pembekal tempatan. Diorang menyokong pembekal tempatan sekaligus membantu ekonomi negara lah. Seterusnya. Bagi pihak kepentingan komuniti pula, mereka berjanji untuk tumpukan 1% daripada keuntungan bagi aktiviti tanggungjawab sosial corporate di mana mereka salurkan 1% tu kepada Yayasan Bursa Malaysia. Yang terakhir iaitu pihak kepentingan kerajaan. Mereka komited untuk mematuhi undang-undang dan juga tugas-tugas berkanun serta meneruskan tanggungjawab wajib kepada kerajaan. Seterusnya. seterusnya untuk teori legitimasi. Teori ini menerangkan dan menjelaskan, memberikan gambaran berkaitan hubungan di antara organisasi dan pihak berkepentingan. Ia lebih dikenali sebagai kontrak sosial. Apa itu kontrak sosial? Kontrak sosial ni ialah tingkah laku ataupun aktiviti sesebuah entiti perlu mengikut norma dan bersesuaian dengan cara hidup masyarakat di mana entiti tersebut beroperasi. Seterusnya. Entiti perlu membuktikan kepada pihak berkepentingan bahawa aktiviti perniagaan entiti tersebut adalah sah dan diterima oleh pihak berkepentingan. Bagaimana mereka hendak membuktikan mereka memenuhi teori legitimasi ini ialah dengan menyediakan pelaporan sukarela atau lebih dikenali sebagai sustainability report, di mana di dalam report tersebut mengandungi perkara berkaitan persekitaran, kesan sosial dan juga ekonomi. Entiti yang perlu menyediakan report ini adalah public listed company dan company yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, seterusnya adalah fasa legitimasi. Fasa legitimasi terbahagi kepada 3 iaitu memperoleh legitimasi di mana masyarakat memberikan legitimasi kepada organisasi baru. Okey, yang kedua adalah mengekalkan dan memulihkan legitimasi di mana organisasi perlu mengambil tindakan terhadap masalah yang berlaku seperti isu keselamatan. Okey, yang ketiga adalah fasa kerugian atau pengabaian di mana organisasi menganggap bahawa kos untuk legitimasi tidak bernilai kerana telah mendapat sepenuh kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah amalan perekonomian dan legitimasi menurut O'Donovan. Pengurusan korporat percaya bahawa laporan tahunan adalah cara yang berkesan untuk memaklumkan dan mendidik orang ramai berkaitan pandangan korporat mengenai sesuatu isu alam sekitar. Okey, menurut Hoogimstra pula adalah syarikat menggunakan pelaporan sosial korporat sebagai alat komunikasi korporat dan matlamat utamanya adalah untuk mempengaruhi persepsi orang awam terhadap syarikat tersebut. Okey, seterusnya.
Seterusnya adalah contoh pendedahan. Ini adalah penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif Sime Darby untuk tahun 2018. Okey, ini adalah CSR yang dah dibuat oleh Sime Darby, iaitu Community and Health, Education, Environment, Sport and Art and Culture. Okey, seterusnya adalah dana yang diperuntukkan oleh Sime Darby terhadap kelima-lima item tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai contoh amal perkawinan yang melibatkan isu pelanggaran kontrak sosial. Oleh itu kami telah memilih syarikat Cadbury Malaysia di mana pada Feb 2014 terdapat isu pelanggaran kontrak sosial di mana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa dua produk Cadbury telah mengandungi DNA khinzir dan ini merupakan isu yang sangat sensitif di Malaysia kerana majoriti pelanggan Cadbury adalah Muslim. Dan isu ini telah menjejaskan keuntungan dan hasil jualan Cadbury dan sekaligus kepercayaan terhadap kehalalan Cadbury juga terjejas. Oleh itu, Cadbury perlu memperoleh kembali legitimasi daripada pelanggan di mana pada Jun 2014, Cadbury telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa produk mereka telah disahkan halal oleh pihak JAKIM. Dan untuk memulihkan kembali legitimasi produk mereka, Cadbury juga telah mengiklankan kehalalan produk mereka di akhbar tempatan. Okay, seterusnya. Okay, kesimpulannya, teori pihak berkepentingan dan teori legitimasi adalah merupakan pendedahan sukarela oleh syarikat-syarikat di mana ini akan membantu syarikat untuk meningkatkan prestasi serta menarik lagi pelabur dan pelanggan mereka. Seterusnya. Ini merupakan senarai rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami untuk menerangkan teori pendedahan sukarela. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.